Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, suara dengar tak? Tengok dulu. Dengar Ustaz. Alhamdulillah dengan Ustaz. Dengar suara kan? Dengar. Okey, tengok nota ni. Pembahagian. Pembahagian. Sifat kalam. Dan adalah kemampuan berkata-kata. Ni. Ini pula. Kalam nafsi adalah qadim. Seperti zatnya. Ini. Bila zat Allah qadim, maka sifat juga qadim. Sebab kalamnya sifat-sifat semua. Dan namanya juga qadim. Dia mula dengan zat. Bila ada zat, mesti ada sifat. Bila ada zat, mesti ada sifat. Bila ada zat, juga mesti ada nama. Ini nama. Ada nama. Jadi, tiga ni lah yang kita kata qadim. Apa dia qadim? Qadim sedia. Apa takrif qadim? Yang bersifat qadim ni baru, yang ketiga mesti dia. Qadim ni. Qadim ni tiada mula. Tiada mula. Yang bersifat Idam. Idam itu dia. Kemudian membeza-bezakan pada tarif. Jadi keadaan ni satu ni. Kalam nafsi ni adalah qadim.
Apa lagi fakta yang kena tahu dalam kalam nafsi ni? Tiada bersuara. Tiada berhuruf. Tiada dahulu. Tiada kemudian. Dan tiada tersusun. Ada ayat-ayat. Maknanya dia bukan macam makhluk. Makhluk ni ada huruf, ada suara, ada cakap ni dulu, lepas tu cakap ni. Lepas tu ada susunan ayat dia. Tapi kalam Allah ni yang dikatakan kalam nafsi tu, dia bukanlah sedemikian. Okey. Ini nama dia kalam nafsi. Hakikat dia, wallahu alam, tak tahu. Allah alam. Hakikat dia macam mana? Hakikat dia tak tahu. Tapi yang kita tahu, dia tak serupa dengan makhluk. Jadi apa saja yang kita lihat makhluk, suara dia, apa benda dia, perkataan dia, berkata-kata dia, bukanlah bukanlah itu kalam Allah. Itu cara kalam Allah, bukan. Lepas tu nama dia kalam ni nafsi. Maksudnya kalam dia ni sifat. Sifat dia adalah esa. Esa ni maknanya tidak ada lah sama apa-apa saja macam kalam dia. Tak sama. Tak apa saja. Burung ke, binatang ke, apa benda ke, apa ke, suara apa ke. Tak macam kalam dia. Tak macam berkata-kata dia. Tak sama. Kenapa? Esa. Itu perkataan tu. Esa. Dan kalam dia juga mukhalafah. Mukhalafah apa? Bersalah. Bersalah maksud apa? Apa maksud bersalahan? Tak sama. Salah kalau dengan sama kita kata macam makhluk. Salah kalau kita kata macam makhluk. Ada bunyi mukhalafah, salah. Mukhalafah ni dipakai pada semua sifat lah. Allah itu ada, mukhalafah tiada. Allah itu qidam, mukhalafah baru. Allah itu qiyamuhu binafsi, mukhalafah qiyamuhu bighairi. Allah itu dia tidak berdiri dengan sendiri, bersalahan, berdiri dengan yang lain. Dia kata mukhalafah. Allah itu pendengar, mukhalafah tuli. Allah itu berkata-kata, kalam, mukhalafah bisu. Itu. Allah itu hidup, mukhalafah mati. Itu perkataan mukhalafah tu dia pakai tu. Sebab yang berlawanan tu adalah semua benda-benda yang baru. Mukhalafah. Siapa buka video tu? Saiful. Nampak tengah munyah lah apa? Nampak tengah buat benda lain ni. Okey. Boleh nota tadi sifat kalam dan sifat lain bagi Allah adalah esa. Buat nota lagi, dan mukhalafah ia dengan sesuatu makhluk, yakni baru, mukhalafatuhu
lil hawadis. Tu dia baca mukhalafah tu gitu. Allah itu wujud. Mukhalafah Adam. Allah itu qidam. Mukhalafah hudus. Allah itu qiyamuhu binafsi. Mukhalafah qiyamuhu bighairi. Itu baca mukhalafah tu begitu. Sebab kenal Allah ni perbandingan ni dengan makhluk. Jadi mukhalafah tu adalah sifat makhluk. Bersalahan. Allah wujud, mukhalafah Adam. Tulis Allah ada, mukhalafah tiada. Allah qidam, mukhalafah baru. Mukhalafah ni maknanya bersalahan. Allah baqa, mukhalafah binasa. Allah berdiri dengan sendiri, mukhalafah berdiri dengan yang lain. Allah wadaniyah, esa, mukhalafah bilang. Allah kudrah, mukhalafah semah. Allah iradah, mukhalafah tulis le. Dia tak tulis Ustaz. Gagah. Mukhalafah tergagah. Allah hayat, mukhalafah mati. Allah sama, mendengar, mukhalafah Tuli. Allah basar, melihat, mukhalafah buta. Allah kalam, berkata-kata, mukhalafah Bisu. Allah berkeadaan kuasa, mukhalafah berkeadaan lemah. Allah berkeadaan berkendak, kaunuhu muridan. Tergagah. Mukhalafah berkeadaan tergagah atau terpaksa atau terlupa atau silap atau dengan tabiat. Tu panjang cerita dia. Jadi Allah ni aliman, berkeadaan alim. Mukhalafah Jahil. berkeadaan jahil. Bila berkeadaan alim, mukhalafah dia berkeadaan. Bukan jahil. Okey. Sambung semua terus. Tu nama dia mukhalafah. Mukhalafah daripada perkataan hilaf. Hilaf ni apa? Silap. Salah. Jadi Allah wujud, salah baru. Itulah. Salah kalau baru Allah wujud, salah Adam. Allah ada, salah tak ada. Salah ni maknanya tak boleh terima akal. Itu nama salah. Okey. Nombor 2. Kalam nafsani. Apa penerangan dia kalam ni? Tersedia untuk berkata-kata. Atau Ustaz kata cadangan untuk bercakap. Tak cakap lagi. Bila hendak berkata-kata, mesti ada benda yang nak dikata. Itu nama dia nafsani. Macam saya nak cakap, saya mesti ada benda yang saya cakap. Tapi saya belum cakap. Saya tengok pokok tu, saya nak cakap. Nak cakap tu nafsani. Tu pokok apa tadi?
Tu, buat apa tu? Abang Livin buat apa tu? Pukul rumah betul tak? Pukul rumah tu betul tu, kurma. Kurma kan? Kurma tak hidup lah, tak ada buah. Kurma ni kau tanam hidup, tapi yang buah tu payah. Jadi bila saya pandang, saya nak cakap pokok kurma, tapi saya tak cakap. Tu nafsani. Tu penerangan nafsani yang paling mudah nak faham. Nafsani. Pada makhluk dia mudah nak tunjuk nafsani ni apa. Nafsani. Dia nak cakap tapi tak cakap. Maksudnya dia ada benda nak cakap tapi dia belum cakap lagi. Tu nama dia nafsani. Jadi contohnya nampak sesuatu Nak nak cakap. cakap tapi belum nak cakap. Cadangan untuk bercakap. Nak cakap Sifat ini adalah qadim pada Allah. Allah dia bersedia cakap. Sebab apa? Dia ada satu sifat nama dia nafsi. Dia ada pada diri di kalam. Dia ada diri di kalam. Jadi dia ada kemampuan. Kemampuan tadi nama dia nafsi. Nafsi tu bukan nafsu. Nafsi diri. Nafsi diri. Diri. Bila kita dipanggil nafsu, nafsu diri kita. Nama nafsi. Dia mampu untuk berkata-kata. Dia di zat dia. Lepas tu kalam ni nama sifat zati, sifat ismi. Sifat yang ada pada nama zat dia, ismi. Allah. Sifat ada pada Allah. Itu nama sifat ismi. Lepas tu dia katakan apa? Dia bermampu untuk berkata. Dia mampu untuk bercakap. Bila dia sedia nak cakap, tu nama dia nafsani. Itu turutan-turutan lah. Turutan-turutan. Nafsani. Dia contoh pada makhluk tu nak cakap tapi tak keluar lagi. Tu nafsani. Nafsani. Okey, lepas tu nombor 3. Kat situ tulis apa? Masdari. Masdari kalau belajar nahu ni ada ni. Masdar. Masdar ni dulu belajar apa ni? Dia bahasa Arab. Apa tadi tu Ustaz? Dia panggil apa masdar ni? Kerja buat. Masdar ni dipanggil kerja buat. Fi'al. Saraf ni. Dalam nahu saraf. Dia adalah apa? Amrun iktibari. Tadi macam ada orang kat tangan ni. Kan bunyi. Ada orang ada bunyi. Rebuk. Tak ada. Dekat mana? Online lah. Amrun iktibari. Ustaz, Hmm. yang tadi yang kalam nafsi tadi, yang maksudnya kemampuan berkata-kata tu maknanya dah cakap ke belum? Kalau manusia. Belum juga. Macam nafsani jugalah. Dia maksudnya dia tak bisu lah. Dia mampu berkata-kata, maksudnya dia tak bisu lah. Tapi tak cakap lagi. Cakap lagi. Okay. Tapi bila dia ada sesuatu yang dia nak cakap, tu baru nafsani. Itu pun tak cakap lagi, baru nak cakap juga kan Ustaz kan? Kata dalam hati Ustaz. Percayaan. Kalau macam kita kata perkataan hati lah. Itu nafsani tak dalam hati tu ya? Kalau nafsani tu, kalau macam makhluk, dia kata perkataan hati. Okey, faham. Kan dia tak cakap, tapi dia tak keluar. Kalau kita makhluk, kita kata perkataan hati lah. Masdari. Masdari ni kata kerja. Contoh
Allah mengeluarkan perkataan kepada Rasul seperti kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ni guru bercontoh ni bilangan waktu solat. Akan cerita Isra Miraj kan 50 waktu turun jumpa Nabi Musa. Saya kata kau pergilah minta lagi kurang 45, 40, 35, 30. Akhirnya 5. Nabi Musa kata, wahai Rasulullah Muhammad, kau pergilah minta kurang. Dia kata tak nak, aku dah malu lah. Aku dah malu lah minta kurang dengan Allah. Itu yang kita sembahyang 5 waktu. Tapi dengan rahmat Allah, diberi kita pahala 50 waktu. Bang, tekan butang kan? Tak on pula tu. Tak masuk current. Tak on dah? Okey. Dah. Tu off. Okey. Tu contoh lah. Contoh. Itu nama dia apa? Masdari. Dan contoh juga berkata Allah dengan Nabi Musa. Jadi Allah dicipta satu suara yang membolehkan, macam mana suara dia tak tahu. Yang membolehkan Rasulullah ni dia dapat faham tentang bilangan waktu solat masa Isra Miraj, dan Nabi Musa dapat faham apa yang Allah cakap dengan dia. Jangan tanya detail macam mana suara garau ke suara garang ke, bukan. Cuma ulama kata itulah masdar. Pada faham je. Allah berkata dengan Musa, ya pada faham. Itu yang Ustaz jadi ambil intibat. Pada faham. Macam mana suara dia? Pada faham je. Jangan tanya banyak-banyak. Nanti bergaduh-gaduh apa. Yakin? Ya, Allah memang berkata dengan Musa. Yakin Isra Miraj? Ya, Allah. Pada faham, dia berkata. Itu nama dia masdar. Dia menciptakan satu kata-kata. Macam mana kata-kata dia? Berseni, berapa, garang, halus, kuat, lembut, lunak, tak tahu. Tapi pada faham ialah dia berkata, itulah nama dia, kata kerja dia. Dia buat satu perkataan, kata kerja dia, kalam tu nama masdar. Masdari. Okey, boleh faham ke susah? Boleh faham Ustaz. Baru faham yang dia Allah berkata-kata dengan Nabi Musa tu Ustaz ni. Kita tu ada macam kalau macam suara-suara. Ini suara. Tapi cuma dia beri faham macam mana. Macam wahyu lah. Ada wahyu yang bukan malaikat Jibril bawa. Ada wahyu datang bagaikan bunyi loceng. Ada wahyu datang bagaikan bunyi lebah. Tapi waktu tu Nabi dia boleh faham apa benda. Boleh faham apa yang Allah nak beritahu dia. Dan dia boleh keluarkan dalam perkataan ayat Quran. Ini dia Allah beritahu kita. Tu hebatnya. Kalam Allah tu hebat. Dia bukan macam mana kita faham. Macam kita bayang lah. Bukan. Sebab apa? Mukhalafah baru. Mukhalafah makhluk. Begitulah. Nak cara nak faham dia gitulah. Jangan pergi deeper and deeper. Sebab tak ada deeper pun. Inilah pendalam. Inilah fahaman yang betul, yang mudah bagi orang awam lah. Kalau nak belajar lagi dalam, pergilah, tak apalah. Tapi kalau ini dah faham, lepaslah kita pada fardu ain. Cukup lah. Cukup lah. Dia bukan nak ngajar pun. Kita lepas pada fardu ain, okey. Okey. Lepas tu, itu nama dia masdar. Masdari. Bersifat baru. Qadim. Kalam Allah ni ada qadim, ada baru. Bila Allah cakap,
Bila Allah dia cakap, dia berkata-kata, dulu tak kata. Sebelum ni tak adalah dia kata dengan Rasulullah. Ni solat ni perlu waktu, saya cakap. Sebelum ni dia tak kata dengan Nabi Musa. Lepas tu dia kata. Sebelum ni dia tak kata. Lepas tu dia kata. Tu baru. Tu dia baru. Ulama kata yang menerima tu baru. Kenapa? Nabi tu kan baru. Nabi tu kan manusia, makhluk. Bila makhluk baru. Jadi sebab tu masdari itu bersifat baru. Bersifat baru. Nafsani qadim. Nafsi qadim. Masdari baru. Orang online ni faham ke peningnya? Yang tadi saya tak faham masdari. Pening sikit Ustaz. Kurang faham. Tak apa, Ustaz boleh faham tak apa. Lain kali nanti cerita boleh faham. Itu masdari. Macam perbuatan Allah. Berkata ni kan perbuatan Allah. Betul tak? Perbuatan Allah. Allah buat makhluk. Makhluk itu apa? Baru. Bila makhluk tu baru, perbuatan tu baru. Sebab tu perbuatan Allah tak qadim. Yang qadim 3. Yang qadim 3. Nama, zat, sifat. Af'al tak qadim. Af'al ni dia baru buat. Sebelum ni dia tak buat. Sekarang dia baru buat. Bila dia baru buat, benda yang buat tu benda baru. Makhluk lah. Bila benda tu baru, perbuatan tu baru. Bila benda tu pedam, namanya qadim. Jadi bila benda tu qadim, nama dia qadim. Sifat dia qadim. Sebab apa? Sebab zat dia qadim. Ustaz, Dia tak qadim. Ustaz, wahyu tu boleh katakan kalam masdari ke juga ke Ustaz? Wahyu. Wahyu tu masdari lah. Okay. Masdari bila disampaikan pada Rasul lah. Bila Rasul itu terjemah, ni nombor 4 nanti cerita pula. Dan dicatat pula dalam Quran, itu nama dia lafzi. Lafzi ni lafaz. Dan kita baca, ya ayyuhallazina amanu lafaz. Tapi ini kalamullah, ya kalamullah. Betul kata kita dengar kalamullah, kita baca kalamullah. Tapi yang baca kita. Bukan Allah yang baca, kita yang baca, kita baca. Kita yang sebut. Itu nama dia, itu nak pergi nombor 4 ni lafzi. Dan kita boleh baca, dan kita boleh hafal. Ustaz, jadi masdari ni kira af'al lah Ustaz ya? Masdari ni kira af'al lah. Kata kerja buat, af'al lah. Kategori af'al. Hafal lah. Kalau nafsani dengan nafsi tadi qadim, maksudnya belum lagi sedia je, dia ada sedia sahaja. Tapi masdari dia dah kerja buat, maksudnya dalam kategori af'al lah. Betul saya? Memang hafal. Ustaz. Lepas tu dia baru. Dia sebab tu ulama bagi perkata dengan berkata. Kalau kita kata perkataan itulah. Perkata adalah apa? Kepada berkata. Macam saya cakap tadi. Perkata adalah baru cakap minggu lepas. Wujudi. Mabda. Mabda ni apa? Permulaan kepada nak kata. Perkata ni ada sifat untuk berkata. Lepas tu baru berkata. Kalau tak sifat berkata, mana nak berkata? Perkata tu sifat. Berkata-kata itu af'al. Perbuatan. Mendengar itu perbuatan, pendengar itu sifat. Jadi mendengar itu, pendengar itu mabda kepada mendengar. Mabda ni permulaan. Permulaan pada apa Ustaz? Kalau perkata, permulaan kepada berkata-kata. Ustaz nak tanya. Sifat berkata kita. Ada sifat berkata kita. Sebab 7 sifat makni ni Allah beri pada makhluk. Cuma berbeza lah kan. Cara dia semua berbeza.
Allah ni perkata dia sifat-sifat dia Esa. Makhluk tak ada macam tu, berbeza lah. Cuma dia nak diberi faham tu, nak diberi faham, kenapa ulama' bagi 4 ni supaya nak diberi faham, Allah ni dia berkata bukan macam makhluk. Tujuan dia nak cerita ni. Tujuan nak cerita supaya kita boleh bezakan Allah ni tak sama dengan makhluk. Tak lama lah. Sebab apa? Mungkin dulu dah ada fahaman. Ini Quran ni Allah berkata-kata nampak. Suara dia ni. Bukan suara dia. Tu kalam dia. Kalam dia yang menunjukkan dia memiliki sifat perkata. Dan bila dia membuat kata kerja buat ni, pada perkata itu, keluarlah berkata. Keluarlah af'al dia berkata. Contoh dia yang dipahami ulama', dia cakap dengan Rasulullah semayang waktu. Contohlah Isra Miraj. Lepas tu dia katakan Miraj itu Rasulullah ni menghadap Allah. Menghadap Allah. Allah cakap dia gini, semayang turun. Dia naik balik. Dia naik balik dia cakap, minta kurang. Jadi ada dialog tu. Ada dialog perkataan tu. Tapi macam mana? Sedangkan perkataan Allah ni tak ada. Wallahualam. Sampai tu peringkat kita tak tahu. Kita serah pada Allah macam mana. Tapi yang kita disuruh tahu, dia bukan macam makhluk. Tu kita disuruh tahu. Macam mana zat Allah? Tak tahu. Hakikat tak tahu. Tapi yang kita kena tahu, bukan macam makhluk. Wujud dia bukan macam makhluk. Makhluk ni dulu tak ada, sekarang ada. Bukan macam makhluk. Bukan. Apa yang terbayang pada kita makhluk, bukan Allah. Itu yang kita tahu. Hakikat dia macam mana wujud Allah, zat Allah, tak tahu. Tak tahu. Sebab kita memang tak diberitahu. Tapi nanti kat syurga nanti, dengan rahmat dia, kita boleh lihat. Tetapi, bukan macam melihat yang baru. Bukan macam nampak ni, bukan. Ini yang baru. Bukan nampak orang. Bukan. Melihat macam dia ada di dalam dan di luar. Bukan macam kita nampak, motor tu dalam masjid. Rumah tu luar masjid. Bukan. Motor tu depan kita. Ni kipas belakang kita. Tak. Bukan macam melihat yang baru. Macam mana? Minta dengan Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka wa jannah, masukkan aku dalam syurga kau. Hanya ahli syurga je dapat lihat Allah. Macam mana? Bukan melihat yang baru. Macam mana? Macam mana nanti tunggulah. Kalau macam lihat tiang, bukan. Lihat bulan, bukan. Lepas tu baru. Tu yang dikatakan oleh ulama', itulah nikmat yang terbesar bagi ahli syurga. Nikmat dia dilihat zat Allah. Macam mana? Tak tahu. Nak cakap pun tak tahu. Tak ada ulama' urai. Maksudnya kan special orang Islam ni kan, dia meyakini sesuatu yang macam ni lah, macam Allah ni kan. Lepas tu kalau kita fokus kan, belajar tauhid ni, kita fokus masdari, nafsani, nafsi. Kalau kita bawa hati kita letak dia rasa teruja tau. Kenapa rasa teruja? Memang dulu dia nafsu ni, Allah pernah tanya dia, engkau siapa? Ain jawab, aku adalah hamba, engkau Tuhan. Maknanya dia pernah cakap dengan Allah. Dengan kalam masdari, dia pernah cakap nafsu diri kita ni, nafsu ni. Yang dikatakan dia rendam 3,000 tahun dalam neraka. Degilnya dia. Lepas tu bila diri kita ni diperkenalkan dengan Allah semula setelah kita lalai atas dunia ni. Lepas tu kalau kita belajar tauhid ni kita rasa rasa ni yang kita nak cerita. Lazat dia betul cerita. Beza macam kita kata wuduk macam ni. Memang kita tengok juga. Tapi rasa tu tak sama. Siapa dapat rasa tu dia dapat lah. Siapa dapat rasa tu boleh cerita. Sebab mana Ustaz saya tak rasa? Allah belum bagi, tak rasa lah. Lepas tu boleh, kalau ada tauhid ni boleh ngajar pagi petang, boleh ngajar ni. Tapi takut orang tak tahan lah, orang tak faham kan. Nafsi ni ada kata makhluk. Makhluk lah. Makhluk yang dimasukkan dalam badan kita. Ada kala dipanggil nafsu, ada kala dipanggil roh, ada kala dipanggil hati. Tapi itulah benda yang sama. Yang hebatnya dia, yang ilmu dia kita tak dapat, dia memiliki berbagai-bagai fungsi. Itulah tempat terima ilmu, itulah tempat lazatnya ibadah,
itulah tempat kena Allah, itulah tempat jahat kalau kita tak jaga dia. Tu semua dia benda-benda sama lah. Lepas tu, bila kita bercerita, kita letak diri kita ni betul-betul. Kita kata nak tengok Allah di syurga tapi bukan melihat yang baru. Kita boleh imagine something yang very special yang kita tak boleh nak cakap. Maknanya tak ada perkataan yang boleh describe macam mana tau. Hanya hati je yang tahu. Hanya roh je yang boleh rasa macam mana. Tapi nak cerita macam mana, tak boleh cerita. Tu yang kehebatan tauhid ni, itu kehebatan dia. Ilmu tu kehebatan dia kat situ. Pada mereka yang bersedia untuk menerima ilmu lah. Kalau tak bersedia, ngantuk pun. Ngantuk. Lepas tu banyak surau, dia orang memang tak ada buat kelas tauhid. Sebab nak letak hati sampai peringkat ni yang makan masa lah. Tapi kalau sabar, akhirnya mencapai. Kita duduklah ulang cakap benda ni, makni, kita takkan bosan. Kita jangan kata, wah, bosan makni lah. Tak ada. Hati ni dia cakap. Macam mana dia tak bosan menerima hidayah, menerima taufik, menerima rezeki kan. Hari-hari makan, dia tak kata, perlahan ni makan lagi, tak bosan. Tu pada jasad, dia tak bosan menerima rezeki. Tapi pada hati, bila dia kenalkan dia ingatkan dia beritahu dia tentang Allah, dia tak akan bosan. Tetapi dia merasa makin dekat dan makin yakin, makin dekat rasa kenal betul dengan Allah. Tu kelebihan tauhid tu. Lepas tu kalau kita belajar tauhid, kita kena belajar betul-betul lah. Sediakan catit, sediakan faham, sediakan hati, sediakan segala-galanya untuk menerima. Inilah kunci bahagia. Bagi tahu lah. Okey. Perasaan ni kalau dapat, dapatlah. Kalau tak dapat, tunggulah nanti Allah bagi. Lepas tu, ni lafzi. Lafzi ni dari perkataan apa? Lafaz. Ni nama dia kalam lafzi. Maknanya kalam lafaz, maknanya kalam yang berlafaz. Iaitu suara yang keluar dari proses berkata-kata. Hari ni ambil apa Ustaz cakap, saya catat, saya cerita tu je. Ustaz dah olah dengan cara yang mudah kita faham. Pada orang awam faham. Saya pun orang awam. Jadi kita ambil, kita faham, kita terang dengan cara yang Ustaz cakap. Mudah. Kalam yang keluar, contoh yang mudah. Quran. Apa dia? Bacaan Quran. Bersifat baharu. Bukan kalam Allah tu baru. Quran tu baru. Quran tu baru. Maksudnya bacaan Quran. Bacaan Quran tu baru. Kita tadi tak baca. Ni baru baca. Dulu tak baca. Sekarang baca. Bila dulu tak baca, sekarang ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Itu nama apa? Itu nama baru. Lepas tu baca Quran dikatakan baru. Tapi kalamullah tu bila dia tingkat-tingkatkan menjadi ismi, dia qadim. Kalau dia kata kalam Allah ni qadim, apa baru? Tak. Kalam Allah ni baru tak. Bila dia lafzi, dia jadi baru. Bila dia masdar, dia jadi baru. Tapi pada asal kedudukan, dia berada di nafsani dan dia berada pada ismi, dia berada pada nafsi, dia berada ada zati, itu qadim. Sifat apa? Tadi Ustaz cakap tadi kan, kalam adalah qadim. Kalam pada ismi, zati dan ismi, zati, nafsi, mazhari. Jadi ada ulama dipukul, diseksa oleh pemerintah.
Kerana dia berkata Quran itu qadim. Quran ni yang buku tu baru. Tapi dia mempertahankan qadim apa? Dia tak nak orang kata kalam Allah dia baru. Sebab dulu tak ada pembagian. Jadi dia mempertahankan. So dia tak nak orang. Lepas tu pemerintah ambil pukul dia apa, seksa dia. Ada imam apa? Imam Malik ke imam apa? Saya ingat imam apa lah. Kenapa? Sebab dia tak nak orang kata kalam Allah ni baru. Ni ada kelas sama juga macam ni dekat sini tu. Siapa tu? Kakak. Habislah cerita kalam. Lagi nanti. Apa? Beripin lah. Kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzabi. Ini termasuk dalam takluk kalam Allah. Termasuk dalam Takluk kalam. Ah. Kalam Allah. Sifat itu kalam. Apa yang dikalamkan itu takluk. Cara dia kalam macam mana? Cara dia kalam. Ada di kalam nafsi, ada di kalam mazhari, ada di itu. Yang dikalamkan itu adalah takluk. Takluk. Allah melihat. Dia lihat apa? Maujud. Itu takluk. Allah mendengar. Dia dengar apa? Maujud. Cakap kalau orang tak belajar cakap kat surau, Allah dengar hitam dengan putih, terlopong-lopong mulut. Memang pelik Memanglah pelik akal kita sebab kita gunakan makhluk ni memang kita pelik. Bila Allah tu kita tahu tak serupa dengan makhluk tak pelik. Dia dengar hitam, dia dengar putih. Maksudnya tugas utama Ustaz Tugas utama kan? Perkata tu tugas utama. Berkata-kata tu dikatakan takluk. Apa yang dia berkata? Dia cakap apa Dia cakap benda wajib, dia cakap benda mustahil, dia cakap benda harus. Ada lagi ni tak habis ni? Ustaz, yang dikaitkan dengan dilalah tu belum lagi ya? Yang dikaitkan dengan dilalah tu belum lagi ya? Belum. Tak sampai lagi. Sekarang ni pembahagian dia. Tak habis lagi kalam. Ustaz, boleh ulang slide yang kedua tadi Ustaz? Tak dapat pula. Yang tu. Kedua yang mana? Yang kalam lafzi tu. Ni. Baik Ustaz, terima kasih. Okey. Sekarang ni tengok tiba dia balik. Sekarang nak cerita apa? Kategori. Dah sudah cerita ke? Kategori dah sudah ke? Kalau ikut ni macam dah sudah je nota ni. Dah ada nota saya Ustaz. Lepas tu bahagian kategori. Dah sudah. Kaitan dia Kaitan belum Ustaz. Ustaz puasa ke? Minta maaf saya baru tengok. Ustaz puasa ke? tak. Kau buat. Buat air ni. Saya baru tengok. Kau baca ke? Kau kata nak minum panas. Pembagian dengan sifat kaitan. Tulis lagi sekali kalam. Kaitannya
dengan pembahagian sifat yang lain. Tempat yang lain Ustaz. Sekejap Kali tu benda tu tak ada tak? Kali tu? Tak. Ha? Kali punya yang Kali punya apa? dan daurah. Ah, Tak ada tak? dia nak apa? Poster ke apa? Poster. Sekejap, ada nanti. Tak lagi. Sekejap. Siapa nak poster? Orang nak. Daurah ni kena ikut tau. Daurah ni kena ikut. Daurah ni kalau tak ikut nanti nak mantap-mantap lagi lah. Ikutlah daurah. Cikgu cek nak. Ada. Nanti saya nak cari lah. Kat AD ada poster tu. Yang akan datang ni rasanya belum ada poster. Yang akan datang ni 26. 26. 26 tak ada poster lagi. Orang nak tahu jadualnya. Dari tahunan tahun depan dah ada dah. Yang AD punya 26 hari bulan ni. AD punya rasa ada poster tak? Tak ada. Tak ada Ini siri 3 ni. Ni salah ni kasi 3. Poster ada tapi dia buat tarikh. Cikgu Chen nak? Dia bagi Cikgu Chen lah. Cuma siri tu salah, nombor dia buat poster siri 3 tu yang saya tak edar kau tu. Dah. Tak apa, siri tak apa. Tarikh betul, tarikh apa semua. Dia dah 6 kali dah baca. Dia 6 kali. 6 kali. Nanti insya-Allah saya ni berangan-angan je lah kan. Banyak rancang-rancang lah. Saya dah buat daurah untuk tahun. Daurah ni saya dah tunjuk, dah buat. Cuma saya nak tanya nanti pada pengurusi surau, dia setuju tak tarikh tu dia buat di tempat dia. Sebab dia memang minta tempat dia. Tapi ada beberapa tempat yang daurah-daurah yang mengejut ni tu kemudian lah. Mungkin ada orang kata nak buat daurah ini. Ada beberapa masjid yang kata nak buat tapi belum meminang. Belum meminang lah. Jadi kalau dah meminang, saya setuju, saya akan masuk dalam jadual. Mana yang reko? Reko dah kata okey. Yang belum meminang ni Banting. Dengan kata Permai. Kata Permai pun belum meminang. Sebab dia orang punya pengurusan baru tahun depan. Jadi yang lain tu saya dah tulis kat sini lah. Ini ada satu planner yang saya beli semalam. Semalam petang bincang-bincang rumah bual-bual sama tu. Malam tadi ke? Petang semalam. Jadi Sarah semua dah ada lah. Sarah punya daurah semua dekat mana. Nanti saya akan tulis dalam satu senarai. Tapi biar saya minta persetujuan dengan tuan rumah tu lah. Takut kadang-kadang dia orang ni, surau dia orang ni ada program lain. Jadi benda ni dah ada sampai Disember lah tahun depan. Jadi antara tu nanti ada juga program lain lah. Kalau kita nak pergi mana-mana kan. Nak pergi Patani lagi sekali ke, nak pergi Chiang Mai ke, nak pergi mana-mana lah kita nak pergi. Chiang Mai jauh. Kita pergi Bangkok ke. Dan kita pergi kan. Tak apalah. Itu satu program lain lah. Tapi ini sebagai persiapan. Lepas tu Zal Tauhid punya senarai tahun depan pun dah ada lah. Bila ada kita tengok nanti kalau kita nak follow, kita pastikan kita jangan ada kerja benda lain lah. Tapi semua ni buat setengah hari je. Sebab nanti kalau habis pukul 1 nak pergi, selalunya masalah ni yang pergi orang kahwin. Kadang-kadang yang kahwin ni saudara kan. Kalau orang yang kahwin ni orang jauh-jauh boleh kita kejap mata tak payah pergi. Tapi kadang-kadang kahwin ni kan dia balik. Jadi cuba untuk nampak date ni. Kalau orang tanya, kau free tak? Cakap kita tak free, kita ada kelas. Tu yang penting lah. Jadi utama dia benda belajar lah. Benda agama ni utama. Lepas tu saya dah buat tahun ni, nanti saya tulis balik lah. Kita ada satu grup dalam ni. Grup ni adalah
Fungsi-fungsi surau yang nak buat daulah tahun depan. Jadi kita masuk kan, jadi bila jadual kita masuk, kita nak tengok dia komen dalam grup lah apa benda, apa saya ada ni ke, surau kita ada ni ke, surau kita belum sedia ke. Tapi dia kata nak buat, tapi bukan ada masalah, tapi tu tak apa. Kita buat lain kali lah. Okey. Ni kaitan. Doalah dengan Allah. Allah panjangkan umur kita, sihat. Dan beri kita satu kekuatan, rasa yang indah untuk belajar. Sifat nafsiyah. Di kategori tu Ustaz ada tulis perkataan sambung. Kita tak pasti ada siap dekat nota kategori sifat tu kan. Dah ada. Itu sambung. Nak sambung lagi ke dah habis? Saya tak pasti. Oh, Saya kalau tengok dah ada lah. nota tu. Itu kategori. Kita ada perkataan sambung kat situ, macam nak sambung lagi ke atau dah habis? Saya tak itu. Ambil lah dari situ lah. Baik Ustaz. Okey. Ini nafsiyah. Apa kaitan kalam ni dengan nafsiyah? Wah mana wah? Ada Ustaz. Sonyap tu. Senyap dulu nulis Ustaz. Tengah khusyuk Ustaz. Sudah khusyuk. Dah sarapan wah? Minum ais? Belum lagi Ustaz. Minum soya tu. Ustaz, tengah minum soya. Minum soya? Amboi. 17 bulan tu untuk simpan Ustaz. Untuk 17 bulan Ustaz. 17 bulan soya madu InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Okey. Oh, soya madu kurang manis Oh, madu mana Ustaz? Madu tak apa. Yang warna gula tu. Sifat nafsiyah artinya wujud sifat nafsiyah yang berdiri pada zat. Lepas tu sifat apa? Salbiyah. Saya punya pengalaman kan. Kenapa kita lambat nak faham tauhid ni? Pengalaman dah. Satu, kita dah letak satu blok. Susah. Satu. Tak sungguh-sungguh Ustaz. Dua, dah lah susah. Tak sungguh-sungguh. Tak sungguh-sungguh. Tak cuba nak capai apa nafsiyah ni. Dari segi teknik yang mudah difaham. Tak ada. Kita tak dengar betul-betul dulu Ustaz terang. Nafsiyah ni kenapa ulama' lepas tu nak kena critical thinking lah. Kenapa ulama' adakan sifat nafsiyah ni? Bila kita sebut sifat nafsiyah, maka yang kita dapat tu. Maka macam kita kata Allah itu peridam. Maka tu maka kat nafsiyah lalu. Maka ternafi baru. Itu tujuan nafsiyah tu dia buat. Dia nak tunjuk satu kesimpulan ternafi. Bukan menafikan. Perkataan ni yang tepat ternafi. Ternafi ni macam apa? Tertolak. Dengan sendirinya tertolak. Itu ternafi tu. Dengan sendirinya ter sini bukan tak sengaja. Terjatuh. Tak sengaja kan. Ternafi. Bila ada ni, benda lain tak keluar. Bila ada kata khidam, ternafi baru. Itu perkataan yang betul tu, ternafi. Ternafi. Bukan menafi. Menafi ni kita yang nafikan. Ternafi ni macam mana? Kau. Kau ternafi. Kau menafi, kita yang menafikan. Benda ni memang nafi. Automatik. Dahsyat di tauhid ni tau.
Dahsyatnya tauhid ni, perkataan ni dahsyat lah. Tak ada diguna oleh orang lain ni. Tak ada diguna pada benda lain, tak ada diguna oleh ahli-ahli bahasa pun tak guna. Ahli bahasa pun tak guna. Tapi Allah ilhamkan ulama-ulama ni, dia boleh cakap perkata. Dia cakap. Allah ilhamkan dia. Allah yang ilhamkan dia. Dan guru-guru dia ada beri benda ni, jadi dia nak mudahkan sikit lagi, dia kata perkata. Sebab kalau kita kata berkata-kata, perbuatan. Kita belajar bukan perbuatan Allah, kita belajar sifat. Apa? Sifat dia perkata, pendengar, penghidup. Itu yang payah nak faham lah. Bukan payah. Kalau dengar betul-betul boleh faham. Kalau saya rasa saya boleh faham, saya rasa orang lain pun boleh faham. Betul tak? Orang lain pun mungkin lebih pandai. Ada ijazah, saya tak ada ijazah. Saya tengok makcik-makcik darjah 6 pun boleh faham. Jadi faham ni Allah beri faham. Setelah kita sungguh-sungguh nak faham. Dia sebenarnya kata mesti bersuara Ustaz. Memang Bukan nama tanya Ustaz. Kalau a. Tapi Ustaz, saya dulu tulis juga tapi Dia tulis tu satu kesubuhan. Akal tu dia tak sungguh-sungguh. Akal. Lepas tu jangan biarkan akal ni malas. Utama nak mengenal Allah, belajar agama, jangan biarkan dia malas. Dia mesti menyerahkan jiwa raga dia pada ilmu ni untuk dia masuk lah. Untuk dia masuk. Yakinlah Allah takkan sisihkan kita. Allah takkan cipta kita dalam keadaan otak kita tak boleh nak kenal dia. Tak, bukan itu. Dia cipta kita ada satu sen, SENSE, satu rasa yang kalau dipupuk, kalau diasuh, kalau dituntut ilmu, dia dah kenal Allah. Yang Allah cipta itulah. Cuma tersiling, terhad pada zat. 8.5? Sambung lah. Sifat salbiyah. Wah, nanti tanda ni lah. Wah. InsyaAllah Ustaz. ambil kursi saya. Baik. Kursi. Tapi abang tengok kat belakang tu macam-macam benda tu. Untuk nak pindah rumah. Kat belakang kereta. Kursi. Okey. Okey, dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz.